Dan jaiz itu barang yang sah pada akal adanya dan tiada seperti gerak jirim dan diamnya. Satu perkara lagi daripada tiga perkara yang wajib, satu perkara lagi daripada tiga perkara, tiga hukum akal, ialah hukum jaiz. Maka jaiz mengikut musannif dia katanya, dan jaiz itu barang yang sah pada akal. Barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Jadi suatu perkara apabila kita fikir dengan akal kita. Apabila kita fikir dengan akal kita bahawa kita dapat bahawasanya perkara ini terima ada dan terima tiada. Maka itulah dikatakan perkara yang jaiz. Jadi kalau ada terima, tidak ada, kalau tidak ada terima ada. Maka perkara itulah dikatakan perkara yang jaiz. Tak sama dengan yang wajib. Yang wajib itu perkara yang ada yang sungguh tak terima, tak ada sama sekali. Dan mustahil itu perkara yang tidak ada, yang tak terima ada sama sekali. Adapun jaiz di sini perkara yang ada yang sungguh pada dirinya, tetapi dalam keadaan dia itu ada, kalau ditakdirkan maka ditimukan pada akal. Dan satu laginya perkara kalau tidak ada, diri dia tidak ada, tak sungguh, tetapi kalau sungguh ditimu oleh akal. Misal dianya seperti gerak jirim dan diam jirim. Seperti gerak jirim dan diam bagi jirim. Ini misal bagi perkara yang jaiz. Dengan maknanya suatu jirim terima bergerak, terima diam. Dengan sebab dua-dua perkara ini kita dah maklum bahawasanya gerak dan diam itu ialah araf bagi jirim. Jirim itu dikatakan tempat tumpanan bagi gerak dan diam. Maka suatu jirim ketika dia bergerak, dia tidak ada diam. Ketika dia diam, dia tidak ada gerak. Maka fardunya ketika dia bergerak. Ketika suatu jirim itu bergerak, maka dia terima jadi diam. Ketika dia bergerak, memanglah tidak ada diam, tetapi terima diam. Ketika dia diam, memanglah tidak ada bergerak, tetapi terima bergerak. Dengan maknanya suatu jirim boleh jadi dia bergerak, boleh jadi dia diam.
tentu dengan diam, tentu dengan gerak. Suatu jirim bergerak, mana tentu dengan kelakuan gerak. Artinya suatu jirim dia tentu dengan kelakuan diam. Tentu mana-mana satu itulah harus bagi jirim. Tentu dengan diam atau tentu dengan gerak, itulah dikatakan harus. Adapun kalau sunyi daripada kedua, suatu jirim sunyi daripada kedua, sunyi daripada gerak, sunyi daripada jirim pada masa yang sunyi daripada gerak, sunyi daripada diam pada masa yang sama, maka itu mustahil pula. Sebab jadi membawa kepada suatu jirim kosong daripada kedua, itu mustahil. Adapun jirim itu pula kita tilih kepada jirim tak terlepas daripada gerak, tak terlepas daripada dia, mesti kena ambil mana-mana satu dengan secara tidak tentu, maka itu wajib. Jadi gerak dan diam bagi jirim itu boleh kita jadikan misal bagi tiap-tiap satu daripada wajib pun boleh jadi misal, boleh jadi misal bagi yang harus, boleh jadi misal bagi mustahil. Sebab gerak dan diam kalau kita katanya tidak ada kedua-duanya, tidak subut kedua-duanya pada jirim, maka itu mustahil. Jadi mustahil pula kalau kita tilih gitu. Kalau kita katanya suatu jirim tidak gerak, tidak diam, maknanya terangkat keduanya, tidak kedua-duanya, maka itu mustahil. Adapun kalau nak kata wajib, maknanya suatu jirim tak terlepas daripada bergerak dan diam dengan secara tak tentu. Boleh, maknanya mestilah kena ada, ada gerak, ada diam dia. Maka itu jadi wajib. Tepat harus di mana? Tepat harus tu dia pilih ambil gerak, dia pilih ambil diam. Tentu dengan diam, tentu dengan gerak. Maka itu harus pada akal. Itu harus pada akal. Contohnya manusia kita katanya ada dua jenis, lelaki dan perempuan. Manusia ini tilih kepada kejadian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Manusia itu tak terlepas daripada lelaki dan perempuan, ada dua jenis. Maka kalau kita katanya manusia bukan lelaki, bukan perempuan, itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Seperti katanya jirim tidak ada gerak, tidak ada diam. Itu tak boleh jadi. Manusia bukan lelaki, bukan bukan perempuan. Itu tak boleh jadi. Itu nak misal kalau sama dengan sini suatu jirim tidak bergerak, tidak berdiam, itu mustahil, tak boleh jadi. Tetapi kalau kita katanya manusia itu manusia itu tak lepas daripada lelaki atau perempuan, mesti, maka itu jadi wajib. Manusia mestilah lelaki, perempuan dengan secara tak menentu saja. Dengan maknanya wajib, dengan maknanya mestilah manusia tu dia lelaki, dia perempuan. Maknanya tak ada kedua-dua tu tak boleh jadi. Maka itu jadi wajib.
Adapun harus, maknanya harus kalau kata seorang manusia itu lelaki, kita pun terima. Tentu dengan lelaki. Seorang manusia itu tentu dengan perempuan. Mana dia orang perempuan. Maka itu harus. Itu harus. Maka sini pun sama juga. Suatu jirim, suatu jirim wajib kena ada mana-mana satu daripada bergerak dan diam. Tapi kita tak menentu balik diam, tak menentu balik gerak. Mesti kena ada mana-mana satu dengan secara tak menentu, maka itu wajib. Kalau katanya jirim itu menentu dengan bergerak saja, katanya menentu dengan diam saja, maka itu harus. Sunyi daripada kedua-dua, maka itu sunyi daripada kedua-dua, maka itu mustahil. Gitulah. Untuk kita nak biasakan dengan hukum wajib dan mustahil dan harus. Maka yang jaiz di sini misal dengan perkara yang dengan jirim. Maka kalau kita tilik kepada hak Allah Subhanahu Wa Taala ialah membuatkan mungkin dan tak membuatkan mungkin. Membuatkan mungkin dan tak meninggalkan buat mungkin. Allah Ta'ala menentukan sebelah balik buat, maka itu harus. Allah Ta'ala menentukan sebelah balik tidak buat, maka itu pun harus. Tetapi kalau tak menentu kepada mana-mana, tetapi kalau tidak menentu kepada mana-mana, maknanya Allah Ta'ala tak menentu sebelah balik buat, tak menentu juga sebelah balik tak buat, maka itu mustahil. Sebab jadi hilangan dua perkara yang mustahil. Begitu juga berhimpun keduanya. Seperti berhimpun, gerak dan diam, itu pun mustahil juga kalau masa yang sama pada jirim yang sama. Maka suatu makhluk kalau Allah Ta'ala menentukan balik ada dan balik tiada, menentukan dengan ada, menentukan dengan tiada, maka itu pun mustahil juga. Begitulah. Habis di situ huraian bagi huraian tarif bagi perkara yang wajib dan perkara yang harus dan perkara yang mustahil mengikut yang disebut di sini. Dan wajib pula atas mukallaf sebagai wajib, sebagai wujub aini, mengetahuikan dalil atas tiap-tiap suatu daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz itu. Dan wajib atas mukallaf. Wajib dengan mana wajib pada syarak. Dan wajib, yakni wajib pada syarak dengan maknanya kalau tidak jadi berdosa. Wajib pula atas mukallaf. Maka kita maklum wajib itu ada dua, wajib fardu ain, wajib fardu kifayah. Wajib aini, wajib kifayah. Maka di sini kata wajib itu sebagai wujub aini, maknanya fardu ain di atas tiap-tiap seorang mukallaf. Wajib pada syarak sebagai wajib aini di atas tiap-tiap orang mukallaf daripada lelaki dan perempuan, daripada jin dan daripada manusia. Wajib apa dia? Mengetahuikan dalil. Maknanya wajib belajar dan mengaji dengan guru-guru dan wajib di atas dia mengenu-ngenu dengan sendiri sehingga dia tu mengetahuikan dalil. Jadi maknanya satu perkara lagi yang wajib di atas kita
kena tahu dalil. Wajib di atas kita kena tahu dalil. Tapi tahu itu, mengetahui itu yang melalui dengan belajar, melalui dengan merenung-renung, melalui dengan kita mengulang kaji dan sebagainya. Maka sebab pada adatnya orang kita tak boleh nak tahu, tak boleh nak kenal melainkan dengan usaha belajar, usaha mengaji dan usaha merenung, memikir, mengulang kaji. Lalu itulah perkara itu jadi wajib. Apa dia belajar tu sehingga kita dapat tahu, maka itu wajib. Belajar mengaji itu jadi wajib pada syarak. Sebab tu diuraikan bahasanya dalam kitab tu dia katanya wajib di atas kita orang mukallaf sebagai wajib aini, wajib apa? Wajib kita mengetahui. Wajib kita mengetahui itu dengan maknanya wajib kita usaha belajar sehingga kita tahu, sehingga kita mengetahui, sehingga kita pandai. Dengan maknanya selama mana kita tak pandai lagi, kita tak tahu lagi, selama itulah kita mesti belajar. Dengan maknanya begitu. Apabila kita dah mengetahui, dah lepaslah daripada tuntutan wajib. Tetapi selama mana kita tak mengetahuikan lagi, maka selama itulah kita mesti kena duduk dalam keadaan usaha belajar dan mengaji dan sebagainya. Tetapi di sini mengetahui apa dia? Mengetahuikan dalil. Mengetahuikan dalil, mengetahuikan alasan-alasan dalil atas tiap-tiap suatu daripada yang wajib. Dalil atas dalil yang menunjuk atas tiap-tiap suatu daripada beberapa perkara yang wajib. Yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang mana wajib pada syarak kita kena tahu. Dan yang mustahil, mustahil atas Allah Ta'ala. Dan yang jaiz itu, yang jaiz, yang harus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebagaimana kita dah lepas dulu bahwasanya bersangkutan dengan ketuhanan itu wajib di atas kita orang mukallaf mengetahuikan perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala, mengetahuikan perkara yang harus bagi Allah Ta'ala, dan mengetahuikan perkara yang mustahil atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala itu dengan secara tafsilnya ialah 20 sifat wajib kita kena tahu, dan dengan secara ijmalnya ialah segala sifat kesempurnaan. Dan wajib kita kena tahu juga benda-benda yang perkara-perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mustahil atas Allah Ta'ala. Yang mananya wajib kita kena tahu perkara yang mustahil pada hak Allah Ta'ala itu 20 perkara dengan secara tafsir yang lawan bagi yang wajib, 20 perkara itu. Dan wajib juga kita kena tahu apa dia? Perkara yang mustahil atas jalan ijmal ialah segala sifat-sifat kekurangan. Dan juga wajib di atas kita pada syarak kena tahu apa perkara yang jadi harus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan begitu juga pada hak orang yang jadi Rasul. Apa sifat yang wajib bagi orang yang jadi Rasul, apa sifat yang mustahil pada orang jadi Rasul, apa perkara yang harus pada hak orang yang jadi Rasul. Maka di dalam setiap satu-satu itu mesti kena tahu serta dengan dalil. Bukan tahu sekadar pegangan saja, tak tahu dalil, maka itu tidak memadai lagi. Contohnya, perkara yang wajib. Pada perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Yang wajib kita kena mengetahui dengan secara tafsilnya 20 sifat. Satunya wujud. Satunya wujud. Maka wujud itu ialah perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka satunya disuruhkan kita syarak mewajibkan kita supaya kita tahu kata Allah itu ada. Itu satu perkara yang wajib di atas kita. Kita kena tahu, kena i'tikad kata Allah itu ada. Itu satu perkara yang wajib. Dan wajib pula pada syaratnya di atas kita orang mukallaf kena tahu dalil bagi kata Allah ada. Jadi dua perkara. Satu-satunya kena tahu katanya Allah ada, kena tahu dalil bagi Allah ada. Dengan maknanya kalau dah tahu kata Allah tu ada, dah kemas katanya Allah Taala itu ada, tetapi tak tahu dalil, maka itu tak lepas lagi daripada tuntutan wajib. Sebab kita sudah tahu kata Allah ada, dah lepas dah di situ, tetapi dalil tak tahu dalil, tak tahu alasan dia, maka tak lepas lagi daripada wajib. Tetapi masalah iman tu sah ke tidak, itu lagi akan datang dia sebut. Kalau orang itu dia tahu, dia dah kejap kata Allah ada, tetapi dia tak tahu dalil, itu lagi akan datang, dia akan sentuh masalah itu. Cumanya di sini jadi setiap satu pegangan kita, maka mesti kena ada beralasan kepada alasan-alasan kepada dalil-dalil. Allah ada, mana dalil? Kena tahu kata ada Allah ada, kena tahu juga dalil yang menunjuk kata Allah ada. Tak boleh tidak, tak ada sama sekali. Jadi tetapi ya dalil satu saja. Dalil yang menunjuk kata wajib ada, mustahil tidak, mustahil tak ada, itu satu dalil saja. Dalil yang sama. Jadi maknanya wajib jugalah di atas kita orang mukallaf belajar dalil-dalil. Begitu juga kalau kidam pun begitu juga. Selepas pada kita dah tahu kata Allah Ta'ala itu sedia, maka wajib juga di atas kita orang mukallaf mesti kena tahu kan dalil-dalil. Kenapa Tuhan mesti sedia? Kenapa Tuhan mesti sedia, tak boleh baru? Baru tu mustahil, wajibnya sedia, mustahilnya baru. Kenapa wajib? Kenapa wajib? Wajib sedia, kenapa mustahil baru? Maka kena ada alasan, kena tahu dalil. Begitu juga kalau tilik kepada perkara yang harus, kita katanya yang harus pada Allah Ta'ala itu ialah membuatkan mungkin, artinya meniadakan, tinggalkan buat mungkin dan tak buat mungkin. Kenapa kata harus? Mesti kena ada dalil. Mesti kena ada dalil, mesti kita kena tahu dalil. Ini di dalam bab i'tikad. Kena tahu masalah, mesti kena tahu juga dalil. Masalahnya ialah Tuhan ada, Tuhan sedia. Itu satu-satu masalah dipanggil. Tuhan ada, itu satu masalah. Tuhan sedia, itu satu masalah. Mana dalil bagi kata Allah ada? Mana dalil atas kata Allah ada? Tuhan sedia, itu satu masalah, mesti kena tahu juga dalil. Dia tak seperti kita di dalam bab fiqh. Bab fiqh, di atas kita orang yang awam ini tak mesti tahu dalil. Kita tahu sekadar hukum saja dah cukup. Tahu sekadar hukum bagi satu perkara dah cukup. Sembahyang 5 waktu itu wajib. Kita dah tahu, dah cukup. Mana dalil, itu tak wajib kita tahu. Tapi dia setiap satu perkara yang ada di dalam huraian-huraian masalah-masalahnya, semuanya mesti dia kena ada dalil ke semuanya.
walaupun dalam hukum fiqh, walaupun di dalam hukum akal sekalipun, mesti ia kena ada dalil. Cumanya kalau di dalam fiqh, hukum-hukum fiqh, tak wajib di atas kita orang awam mengetahuikan dalil. Kalau katanya sembahyang 5 waktu, hukumnya wajib. Mana dalil? Tak payah kita tahu di dalil itu, mesti kita tahu katanya sembahyang 5 waktu itu wajib. Dah cukup di atas kita orang mukallaf. Puasa niat ketika takbiratul ihram di dalam solat itu wajib. Niat di dalam takbiratul ihram pada masa takbiratul ihram pada sembahyang wajib. Niat itu wajib. Mana dalil? Itu tak wajib kita tahu, tapi dalil itu ada. Dalil itu ada. Tak boleh jadi kalau dalil tidak ada. Dalil kata wajib niat itu ada. Tetapi tak wajib kita tahu dalilnya. Gitu juga bab wuduk. Kita katanya wuduk itu rukun dia, salah satu daripada rukun dianya niat. Wajib kita kena niat apabila kita mengambil wuduk. Mana dalil? Dalil itu tak payah kita tahu, hanya wajib kita tahu katanya niat itu wajib. Basuh muka, wajib kena basuh ketika kita ambil wuduk. Tahu sekadar itu dah cukup. Walaupun mana dalil katanya muka itu wajib dibasuh ketika wuduk. Dalil itu ada, tetapi di atas kita orang awam tak wajib mengetahui. Maka kita tahu hukum saja, tak tahu dalil, itu panggil orang mukallid. Dipanggil hukum mukallid. Panggil orang mukallid. Jadi maknanya kita kalau kita nak tahu tu, kita mengikut orang yang alim saja cukup. Kita mengikut mukallid, kita mengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata nak ambil wuduk wajib kena niat. Kita pun tahu kata niat dah cukup, wajib kena niat, dah cukup. Mana dalil, itu Imam Syafi'i tahu dah cukup. Kita tak tahu pun tak ada masalah sebab kita orang mukallid. Jadi di dalam bab fiqh itu tak wajib kita tahu dalil, hanya wajib kita tahu hukum saja. Jadi kalau kembali kepada bab i'tiqad, dalam bab i'tiqad, di dalam bab pegangan ini, kalau kita sekadar tahu masalah saja, tahu hukum saja, seperti katanya wajib ada Tuhan, wajiblah Tuhan itu sedia, tetapi kita tak tahu dalil, maka kita tu jatuh di dalam kata orang yang mukallid. Maka tak lepas kita daripada tuntutan wajib. Walaupun dah lepas dah daripada tuntutan mengetahui Tuhan ada, tetapi tak lepas lagi kita daripada tuntutan mengetahuikan dalil. Itulah maksud dia. Itu maksud katanya wajib pula atas mukallaf sebagai wajib aini, wajib kena tahu masing-masing. Wajib kita kena tahu secara kita, yang lain kena tahu secara dia. Tak memadai. Contohnya dalam sebuah kampung, dalam satu kampung, dalam satu kawasan ada seorang yang tahu dalil, yang lain tak tahu, maka itu tak memadai. Melainkan dalil yang fardu kifayah. Itu adalah huraian dia. Mengetahuikan dalil yang menunjuk atas tiap-tiap suatu daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada hak Allah dan pada hak Rasul. Pada hak Rasul pun gitu juga. Kita katanya kita wajib di atas kita kena mengetahui Rasul itu benar, sidik, mana dalil. Kena tahu. Kena tahu katanya Rasul itu benar, dan juga kena tahu kata Rasul, kena tahu dalil bagi dalil yang menunjuk atas kata benar Rasul itu, mesti benar Rasul itu. Jadi satu-satu itu kena tahu masalah dan tahu juga dalil-dalil dia. Kenapa wajib mengetahui? Supaya ialah pada wajib atas mukallaf, supaya tiada jadi ia mukallid. Supaya tiada jadi ia orang mukallaf, tak jadi orang mukallid.
maknanya kita mesti kena tahu dalil supaya lepas kita daripada jadi orang mukallid. Supaya lepas kita daripada jadi orang mukallid, dengan sebab itulah kita tahu dalil. Jadi maknanya kita tengok tarikh dia dulu. Dan iaitu orang yang jazam ia dengan perkataan orang lain dengan ketiadaan mengetahui dalilnya, yaitu orang mukallid, orang yang jazam ia. Orang yang jazam ia orang mana seorang yang kejap pada pegangan dia. Dia tahu kejap sungguh. Seperti kita katanya kita tahu kata Tuhan ada, tahu kejap, tak goyang, tak ubah sama sekali. Tapi tahu katanya jazam, kejap kata ada Allah itu dengan perkataan orang lain. Dengan sebab ada dengar perkataan, dengar daripada orang lain, dia cerita ke orang lain tu ialah siapa? Guru-guru dia, ustaz dia, ibu bapa dia katalah. Jadi apabila kita ni belum pada kita ni itu manusia ni tentang ilmu pengetahuan tu dia ada beberapa peringkat. Setengah orang itu dia tahu tapi tidak jazam, maka itu tak panggil kata berarti tak memadai. Dia tahu tapi tak kejap. Maka tak memadai, dia kena tahu dia jadi kejap pada pegangan i'tiqad dia. Itu jadi kata jazam. Tetapi jazam dia itu kalau kemas i'tiqad dia itu dengan perkataan orang lain. Dengan orang katanya Allah ada, dia pun ikut pegang kata Allah ada. Dia ajarkan dia kata Allah Ta'ala itu kuasa, dia pun pegang kejap kata Allah Ta'ala itu kuasa. Dia ajarkan dia kata Allah itu Tuhan itu satu tidak berbilang, maka dia pun kejap katanya Allah satu tidak berbilang. Tetapi dia tak tahu dalil. Maka itu dikatakan orang mukallid. Mukallid itu maknanya ia ikut-ikut orang. Dia ikut-ikut saja. Dengan tak tahu dalil. Dengan maknanya dengan ketiadaan mengetahui kan dalilnya. Dengan dia tu tak tahu dalil. Dengan maknanya nak bagi lepas daripada jadi orang mukallid, maka kalau dia tahu dalil, lepaslah daripada jadi orang mukallid, mengikut perkataan orang lain. Dengan maknanya dia sendiri, dia tahu, dia sendiri, dia beralasan. Dia tahu serta dalil, mana dia tahu sendiri. Bukan katanya dengar buah-buah perkataan orang lain itu tidak. Dia tahu, dia pandai kira sendiri. Begitulah. Tengok lagi. Dan telah bersalah-salahan pada kufur mukallid itu dan ketiadaan kufurnya, dan kaul yang sahih bahwasanya mukmin serta berdosa dengan sebab meninggalnya akan berlajak dan fikir bicara jika ada ia daripada ahli demikian itu. Di sini sebagai ilat, sebagai dalil bahawasanya kenapa katanya wajib kita kena tahu
dalil bagi satu-satu i'tiqad kita. Tadi dia katanya wajib kena tahu tu supaya kita ni lepas daripada jadi orang mukallid. Lepas tu kenapa nak lepas daripada, mesti kita kena lepaskan diri kita daripada jadi orang mukallid. Sebabnya dan telah, ini kerana telah bersalahan, berkhilaf pada kufur mukallid dan ketiadaannya. Jadi pada di sisi ulama ada khilaf tentang orang mukallid itu, orang yang mukallid, orang yang tidak mengetahui dalil itu iman dia tu sah ke tidak. Kalau iman tidak sah, maknanya dia tu orang kafir lagi. Kalau katanya iman dia tu tidak sah, makanya tak jadi orang mukmin. Tak jadi orang mukmin, dia tu jadi orang kafir. Tetapi kalau orang itu iman dia sah, maka jadi orang mukmin, lepaslah jatuh dalam kufur. Maka dengan sebab ada khilaf pada di sisi ulama tentang adakah mukallid itu kufur ke orang mukmin, orang kafir ke orang mukmin, maknanya iman dia tu sah ke tidak. Iman dia tu sah ke tidak. Kalau kata iman dia tu tidak sah, maka tak hasil jadi iman, tak ada iman, kufur. Kalau katanya iman dia tu sah, maka jadi orang mukmin. Tetapi tengok, jadi dengan sebab ada khilaf di antara ulama tentang sah ke tidak, sah ke tidak iman orang mukallid. Maknanya orang yang tak tahu dalil, walaupun dia dah kejak kata Allah ada, Allah sedia, tetapi dia tak tahu dalil, lepas ke tidak, sah ke tidak iman dia, dengan sebab dia tak tahu dalil. Maka khilaf. Tetapi musannif katanya dan kaum yang sahih, pendapatan ulama yang sahihnya bahwasanya orang mukallid itu mukmin. Mana iman dia tu sah. Dia tu mukmin, mana iman dia tu sah. Serta berdosa. Tetapi duduk dia tu di dalam keadaan berdosa. Berdosa dengan sebab apa? Dengan sebab meninggalkan belajar. Dengan sebab dia meninggalkan belajarkan dalil-dalil dan fikir bicara. Dia tinggalkan belajar dalil-dalil, dia tinggalkan fikir kaji pada dalil-dalil. Tetapi itu dikaitkan jika ia daripada ahli demikian itu ahli belajar. Jadi kaum yang sahihnya bahasanya orang mukallid, orang mukmin. Mana iman dia tu sah. Dengan sebab sah sebab apa? Sebab dia dah kejap. Dia dah kejap kata Allah ada, dia kejap kata Allah sedia, dia kejap kata Allah kekal, Allah satu hingga akhirnya. Dia kejap kesemuanya. Dia tak taradud, dia tak ada syak, tidak berpapah sama sekali. Maka dengan sebab kejap pegangan dia itulah dihukum katanya iman dia tu dah ada. Iman dia tu dah sah. Maka lepaslah dia daripada kufur. Tetapi sentiasa dia di dalam berdosa. Berdosa di mana? Sebab ia wajib kena tahu dalil. Sebab tadi dah kata dah wajib dia kena tahu dalil. Tetapi dengan sebab dia tak tahu dalil, maka berdosa tentang dia tak tahu dalil. Adapun pada i'tiqad dia tu dah sah. Sebab apa? Dia dah kemah dah kata Allah tu ada, dah kejap Allah Ta'ala itu kuasa, Allah Ta'ala itu hidup dan lain-lain lagi. Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kamalat. Dia dah kejap ke semua. Sebab tu iman dia sah, cumanya salah tentang tak tahu dalil. Maka berdosalah dia selama mana dia itu tak tahu dalil. Dengan maknanya apa faedah kata iman dia sah tetapi dia duduk di dalam keadaan berdosa, maka maklumlah kalau berdosa sepatut disiksa di dalam neraka, kalau tak
tak diampun oleh Allah Ta'ala. Ada dosa sepatut diseksa, sepatut dimasuk neraka. Tetapi kalau masuk neraka, adakah kekal dalam neraka? Tak kekal, sebab iman dia tu ada. Tetapi apabila dia dah pandai, dia dah tahu dalil, lepaslah daripada dosa itu, maka lepaslah daripada sesaan, tak tahu dalil. Tapi semuanya itu disyaratkan bahwasanya orang itu orang yang jadi ahli bagi demikian itu bagi belajar. Dengan maknanya dia ada fikiran yang sepenuh. Kalau dia belajar dalil, dia akan dapat faham dengan dalil itu. Tetapi kalau setengah-setengah orang, setengah-setengahnya, kalau dia nak kira dengan dalil, dia tak pandai. Tapi kalau suruh dia kemaskan, kejapkan, kata Allah ada, Allah kuasa hingga akhirnya, dan lain-lain lagi tu, dia boleh kejap, dia boleh kemaskan, kejap, jazam boleh. Tapi kalau kita kata cuba fikir, kalau Allah tak ada, cuba fikir, kalau Allah mesti ada, tak boleh tak ada sama sekali. Sebabnya, ini nak masuk dalam dalil. Nak masuk pada dalil. Sebabnya kalau tak ada Tuhan, maka siapa nak buat kita makhluk ini? Apabila kita turun kepada dalil, kita mula mengarung kepada dalil, kita bincang tentang dalil ada Allah Ta'ala, dia tak boleh faham benda-benda itu. Dengan sebabnya fikiran dia tu lembab, kita katanya. Fikiran dia tu lembab, maknanya itulah maknanya gitu. Dengan sebab kalau kita suruh dia hitung bilangan, kira-kira bilangan, kalau banyak sikit dia dah pening. Tapi orang berakal, dia orang yang berakal tetapi lembab. Nak kira jadi dalam-dalami itu tak boleh dia. Maka itu memadai untuk dia, jazam saja tak wajib juga dia tahu dalil. Tak wajib dia tahu dalil. Sekadar jazam dah sah dah iman dia, lepas daripada berdosa. Sebab dia tu akal kecergasan, akal yang Tuhan bagi pada dia tu sedikit sangat. Nak kira-kira tu tak boleh. Sebab tu kalau orang ni, kalau kita tanya 11 dengan 13, 11 capur 13 dapat berapa? Lama dia nak boleh jawab. Kira gitu, kira dengan jari, dengan apa, tak boleh, susah nak jawab. Itu maknanya lemah dia. Kalau gitu orang yang qada itu tak wajib dia tahu dalil. Tetapi kita yang cegah fikiran, maka wajib kena tahu dalil. Sekiranya kalau tak tahu dalil, jatuh dalam orang mukallaf. Dipanggil kata orang mukallaf berdosa kita dengan sebab tak tahu dalil. Jadi kesimpulannya, wajib data kita orang mukallaf kena tahu jazam dengan satu-satu daripada perkara yang wajib bagi Allah dan Rasul, dan yang mustahil atas Allah dan Rasul, dan yang harus bagi Allah dan bagi Rasul. Kena tahu satu persatu, tepat yang wajib tafsil, dan dengan secara ijmal pun ada juga. Dan dalam satu-satu perkara yang kita pegangan kita tu, mesti juga kita kena tahu dalil. Wajib satu perkara laginya kena tahu dalil. Jadi maknanya kena jazam dengan satu-satu i'tiqad supaya kita jadi orang yang mukmin. Kalau tak jazam contohnya dia tak buat, tak jazam katanya tak kejap tentang ada Tuhan ke tidak ada. Cumanya pesin dianya tinggi sikit daripada syok. Berat sebelah balik ada, tapi boleh jadi juga kalau kata Tuhan tidak ada, maka itu tidak jazam, maka itu tak masuk, tak jadi orang mukmin gitu. Tetapi apabila dia dah jazam kemas kata Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan wajib bersifat dengan sifat kamalat kesempurnaan, maka dia dah jadi orang mukmin. Lepas tu dah jadi dia tu orang mukmin. Lepas dah satu tangga,
Lepas tu pula nanti tengok dia ni seorang mukallaf ini orang yang ahli memikir ke tidak, orang yang boleh faham dalil ke tidak. Jawab kalau sekiranya dia tu orang yang ahli memikir, dia boleh fikir, dia boleh fahamkan dalil, maka wajib di atas dia tu kena tahu dalil. Maka sekiranya kalau dia tak tahu dalil, sentiasalah dia tu di dalam berdosa. Maka nak bagi lepas daripada dosa itu mesti kena tahu dalil. Apabila dia tahu dalil, lepas dia. Jadi dia diberi pahala di atas i'tiqad dia. Wajib dia i'tiqad kata Allah Ta'ala itu ada, maka dia pun i'tiqad kata Allah ada. Diberi pahala atas i'tiqad Allah Ta'ala ada. Dan dia pun tahu dalil. Usaha belajar dalil sehingga dapat tahu dalil. Maka diberi pahala pula di atas usahaan dia untuk nak dapat fahamkan dalil, nak dapatkan tahukan dalil itu diberi pahala pula. Maka sentiasalah kita dalam dapat pahala dalam keadaan kita i'tiqad Allah ada dan kita tahu dalil. Itulah maksud yang kita belajar pada hari ini. Jadi satunya wajib kena tahu, kena i'tiqad, kena tahu apa yang wajib bagi Allah dan bagi Rasul, apa yang mustahil atas Allah dan atas Rasul, apa yang mustahil pada Allah dan pada Rasul, dan kejap pada i'tiqad itu, supaya kita jadi orang mukmin. Dan selepas tu mesti juga kita usaha belajar untuk nak tahukan dalil supaya lepas kita daripada jadi orang mukallid. Sebab orang mukallid sentiasa mereka di dalam berdosa dengan sebab dia tak tahu dalil. Maka apabila kita tahu dah tahu dalil, tetapi maksud dengan dalil di sini kata wajib kena tahu dalil ijmal. Mengetahuikan dalil tadi itu ialah dalil ijmal. Dalil ijmal itulah wajib aini. Adapun dalil tafsili wajib kifayah, fardu kifayah. Dalil sedalam-dalamnya boleh menolakkan syubhat, boleh apa, maka itu fardu kifayah. Kita tak tahu, ada orang lain tahu, dalil tafsili dah memadai. Adapun dalil ijmal ni dah wajib aini di atas setiap orang, mesti kena mengetahuinya. Maka masalah dalil ijmal, dalil tafsili, insyaAllah kita akan sentuh pada minggu depan. Maka untuk minggu ni kita sekadar itu dulu. InsyaAllah minggu depan kita sambung pada kata dan dikandaki dengan dalil itu dalil ijmali. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.